My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofaz. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Apa khabar semua? Apa khabar Ustaz Tirmizi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mari sama-sama kita membacakan doa permulaan majlis kita. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu yang Engkau kurniakan, tidak ada ilmu kecuali apa yang Engkau kurniakan. Engkaulah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan tambahan juga adalah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami, kepadaku ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melihat kepada sambungan daripada minggu lepas. Setelah kita mengulang kaji, kita ingin melihat kepada surah Al-Baqarah, surah yang berkaitan dengan sapi ataupun lembu betina. Perkara ini, kisah ini akan kita temui pada ayat 60 ke atas nanti, tetapi Allah memulakan dahulu pada Alif Lam Mim ayat yang pertama, diikuti oleh halaman yang kedua, ketiga, keempat Ustaz ya, dan kita akan meneruskan pada hari ini. Ya, sebabnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka mushaf ya, dan boleh bersedia ya, dan mungkin Ustaz ada nak beritahu apa-apa kepada penonton di rumah pada hari ini. Kita ada Facebook, kita ada peluang untuk share ya. Betul. Banyak media sosial yang kita sediakan. Maknanya bukan sekadar di rumah, kita share balik kita di Facebook, penonton-penonton biar seluruh dunia dapat menyaksikan Quran Time insya-Allah. Jadi di Facebook TV Al Hijrah ya, di YouTube di My Quran Time Official, dan juga di Instagram ya, My Quran Time Official. Harapnya itu nanti memberi kemudahan ya kepada ramai untuk merujuk balik pada siri-siri episod yang lepas insya-Allah. Mari sama-sama tuan-tuan sekalian kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran. Kita ingin sama-sama mendapat ganjaran pahala dan kita nak tadabbur surah-surah selepas ini agar Allah beri barakah kepada kita semua insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT dengan bacaan Fatihah tadi Ustaz ya, mengingatkan kita adalah umat alhamdulillah
Mengapa kita mengucapkan alhamdulillah? Kerana kita ada Rabb, Tuhan sekalian alam, yang sifat ataupun Rabb ini salah satu maksudnya untuk mendidik dan membesarkan potensi yang ada pada diri kita. Allah akan didik kita, Allah akan besarkan potensi kita. Itulah Rabbul Alamin. Dan salah satu daripada hadiah daripada Allah bila kita baca alhamdulillah rabbil alamin, permulaan daripada surah Al-Fatihah diterangkan oleh surah Al-Kahfi, iaitu alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Salah satu tanda Tuhan kita ini amat istimewa apabila kita ada Tuhan yang membekalkan kepada kita kitab lam yaj'al lahu iwaja, yang tidak ada kebengkokan, ustaz ya. Dan inilah surah yang kita akan dalami pada hari ini, surah yang akan meluruskan cara kita berfikir, cara kita berperasaan. Mari kita tengok kepada apakah sinopsis bagi halaman nombor 5 pada hari ini. Jom sama-sama kita perhatikan. Pada ayat 25 kita akan melihat apakah khabar baik untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Ini yang kita akan lihat pada ayat 25. Ada 4 baris yang kita akan baca, diikuti dengan perumpamaan, ya. Allah memberi perumpamaan. Apa faedahnya diberi perumpamaan bagi manusia yang ada dalam Al-Quran? Sebelum ini kita sudah ikuti, kali ini kita akan ikuti lagi insya-Allah. Dan seterusnya kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kaitan tadi daripada perumpamaan nyamuk, ada kaitan selepas itu tentang kehidupan, dan juga ada kaitan dengan alam maya pada ini. Banyak itu yang kita akan tengok, tapi dalam satu muka surat sahaja Allah bawakan agar apa? Agar kita boleh menghargai kepada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita layak menjadi pemimpin. Itulah surah Al-Baqarah ini bercakap tentang umat dahulu pernah dilantik sebagai pemimpin dunia, tetapi kerana tidak mengikut agenda ataupun panduan Tuhan, maka ia digantikan. Moga-moga tuan-tuan kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang Allah pilih berdasarkan pada hidayah. Kita akan baca bermula daripada ayat 25 hingga ayat 26 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Seterusnya para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, semua kita sangat bertuah dan syukur kepada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita hari ini duduk dalam majlis ilmu, walaupun duduk di rumah Ustaz, di rumah, di hadapan kaca TV, ada yang bersama dalam Facebook dan sebagainya. Ada yang dah sampai ke pejabat juga Ustaz? Ya. Ya, dah bertugas di Kedah, di Kelantan. Betul. Ya. Ada yang kata sedang memasak pun kat dapur, dalam kereta dan sebagainya. Kita ambil peluang, alhamdulillah. Kita syukur Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Hari ini kita bersama pada halaman yang kelima Ustaz. Kelima. Okey, ya, kelima. Ustaz akan baca ayat yang bercakap tentang khabar gembira, ya. Khabar gembira. Syurga, ya, itu ayat 25 itu, dan kemudian bila Ustaz sampai pada ayat 26 itu, tuan-tuan akan melihat bagaimana ayat ini berkaitan dengan perumpamaan nyamuk. Okey. Itu yang sebenarnya ada mesej penting pada perumpamaan. Mana saya nak baca ni, saya nampak gambaran dah. Ustaz sebut pertama kita masuk tentang khabar gembira. Apa khabar gembira sama-sama. Kemudian kita masuk satu perumpamaan nyamuk pula Ustaz. Allahu akbar. Nanti kita akan tengok apa kaitan syurga dengan nyamuk. Okey, kita baca dulu. Jom sama-sama. Ayat sebelum ni kita sebut tentang kesengsaraan orang-orang yang jahat, tidak beriman, tempat mereka di neraka. Ayat sebenarnya khabar baik untuk orang-orang yang beriman dan amal saleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz membacakan 25-26 ini ada dua perkara yang kita nampak mungkin macam tak berkait sangat ya, tetapi ada kaitan sebenarnya, ada tanasub, ada kaitan di antara. Kalau ayat 24 sebelum ini pada halaman 4 bercerita tentang orang-orang yang tidak ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, uiddat lil kafirin, itu disiapkan pada mereka neraka. Nauzubillah, ini bagi orang yang melawan, tidak percaya kepada mesej daripada nabi yang dibawakan oleh Nabi Musa sebelum ini dan juga dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 25 Allah menyatakan tentang wabasyiril ladzina amanu, ya, menariknya perkataannya, dan sampaikanlah kabar gembira. Ustaz ya. Dia sebenarnya boleh sahaja digunakan perkataan apa? Bashir ataupun wa ubasyir. Kalau wa ubasyir, aku mengucapkan tahniah. Allah mengucapkan tahniah kepada orang yang beriman. Tapi di sini wa basyir ini maksudnya seruan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang perlu menyampaikan mesej tahniah kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi di situ kalau kita tengok basyir itu sendiri pun di situ ada tugas nabi. Tugas nabi. Jadi secara ringkasnya, siapa yang menidakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak mahu kembali pada sunnahnya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah, mereka tidak dapat terima nabi pasal Arab. Kan, kami ini Bani Israel, orang Yahudi cakap ini adalah daripada Nabi Muhammad, bukan daripada geng Nabi Musa, dia kata. Maka dia nafikan, maka sebenarnya orang-orang begini tak dapat basyir tapi mendapat nazir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kabar gembira tersebut ya kepada tuan-tuan yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wabasyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Beriman ini sama ada iman kuat ke iman lemah ke. Orang munafik yang mengaku beriman pun Allah kata berikan kabar gembira kepada orang yang mengaku beriman, ya. Maksudnya kalau kita rasa macam iman kita lemah Ustaz ya, maka kita pun rasa bila baca ayat ni, ya Allah, aku ni iman lemah, ya Allah, aku perlu naikkan. Itu perasaan bila kita baca ayat ini. Tetapi bukan sekadar iman, disambung dengan wa'amilus salihat, beramal soleh. Ini yang membezakan orang beriman yang munafik dengan yang bertakwa. Orang bertakwa yang beramal soleh ini, dia buat apa yang dia percaya. Tapi kalau orang munafik itu Ustaz ya, Abdullah bin Ubay ke bin Salul, dia kalau dia kata saya beriman, amanna, dia cakap yang kita dah belajar sebelum ini, tapi bab solat, kalau isyak ke, kalau katakan subuh ke, dia tak pergi. Pasal orang tak nampak, buat apa saya pergi? Kan, dia tidak mahu beramal soleh. Dan inilah perkara yang membezakan ya ucapan tahniah ini bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Apa ganjarannya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya sempat survey dekat Facebook. Saya tanya dekat Malaysia ni, kalau kita pergi hotel Ustaz ya, dia hotel yang tingkat yang tinggi ke yang rendah yang lebih mahal? Saya survey lah kan. Kalau pejabat biasanya yang rendah itu mahal. Kalau tingkat tinggi itu tengok keadaan lah kan. Kalau yang pejabat yang dekat dengan apa tempat yang ternama ke apa ke, mungkin tinggi tu lebih mahal. Tapi bila kita ke Singapura, saya banyak tanya orang kat sana, kalau apartmen, kalau kat sini bawah lebih murah, dekat sana lebih tinggi lagi mahal. Ya. Apatah lagi kalau kat Malaysia pun ada juga, kalau dia menghadap laut,
menghadap pemandangan yang indah lebih tinggi lagi mahal. Kalau hotel ke menghadap laut mahal. Kalau tak ada tingkap murah. Contohnya kan. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah tahu bahawa psikologi kita nak apa? Kita nak kalau boleh kita punya rumah ni tinggi. Kalau tinggi mestilah ada yang rendah. Rendah itu namanya di bawah itu ada sungai. Ini maksudnya rumah tinggilah ni. Dan jannatin ini maksud lainnya adalah kebun ataupun taman, ada pokok-pokok. Dan saya yakin kepada ialah ustaz pun ya, saya sendiri pun kalau boleh rumah kita ustaz ya, kalau boleh adalah pokok-pokok di sekitarnya kan, ada kebun, ada mata air pula ada tu. mata air. Kan bila cakap tentang mata air, ada yang bertanya mengapa sungai dikaitkan, pasal kalau kita diberikan longkang, rumah saya memang ada longkang ustaz kan, tapi longkang bukan lambang sebagai satu rumah yang besar. Ataupun kalau kita diberikan laut macam-macam ada jerung ke, ada apa. Tapi kalau sungai, ia adalah lambang kepada mata air ya, dan memang kita amat suka kepada nikmat ini. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Diberikan rezeki buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ya, apakah yang kita akan cakap bila sampai ke syurga nanti, bahawa ini kita dapat buah-buahan wa utubihi mutasyabiha, macam kita pernah dapatlah ustaz kat dunia dulu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita buah yang kita pernah dapat kat dunia. Pernah dapat kat dunia. Kalau kita bincang sebelum ni ya, apa ustaz? Musangking kan, tapi tak musangking ya, wali tuan-tuan. Kalau katakan mangga ke, buah apa, ada yang beri apa, jeruk ke ya, jeruk yang sedap itu ya. Kita ucapkan terima kasih juga ya daripada tuan-tuan yang menghantar ya. Nak ceritanya apa, buah-buahan yang kita pernah makan di dunia ini kita jumpa di sana, tetapi rasanya sudah berbeza. Lebih sedap. Ya. Kalau kita makan buah dekat dunia tu rasa lazat, kalau macam Ustaz makan musangking tu rasa macam ya Allah, macam manalah akhirat Ustaz? Dia itu sebabnya Ustaz ni bila makan buah kan kita bukan makan kerana lapar sangat pun, kerana berhibur makan kan. Itu preview kepada syurga. Pasal syurga ni makan bukan pasal lapar. Dia makan kerana suka-suka, nak gembira ya, pasal kita tidak ada lapar, tak ada buang air apa sebagainya. Jadi ini adalah ganjaran pada siapa? Tuan-tuan yang beriman, kita semua yang beramal. Ya, kita baca, kita faham, meningkatkan iman kita dan beramal. Apa lagi ganjarannya? Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, pasangan yang suci, maksudnya tidak ada dengki lagi dah ya, tidak ada kotoran apa sebagainya. Pada waktu itu kalau ikut pada hadis, pasangan masing-masing akan jadi lebih handsome, lebih cantik daripada bidadari. Tak sama dekat dunia. Tak sama. Ya, makin cantik, makin handsome pada setiap hari Jumaat, tapi syaratnya pasangan masuk syurgalah. Ya, kalau pasangan itu di dunia ini baca Quran pun malas kan, ataupun amal soleh pun dia kata awak buatlah, saya tak apa. Dan mungkin kita tak bertemu lagi pasangan itu di sana nanti. Allah. Yang kita tak nak jadi begitu, tuan-tuan bolehlah share sekarang ini ya, beritahu kepada kawan, saudara, anak, suami, isteri. Kerana apa? Kerana kita nak masuk syurga sekeluarga. Wa hum fiha khalidun, kekal. Ya. Jadi bila bercakap tentang syurga, terus Allah bawa kepada macam mana nak dapat syurga itu, kembali balik pada dunia. Allah bawa satu perumpamaan pasal nyamuk. Pasal nyamuk, kalau boleh ustaz ulang balik ustaz, ayatnya panjang tapi nak juga ulang balik. Ya. Okey. Kalau boleh ustaz ya, silakan. Okey, alhamdulillah saya cukup rasa macam teruja ustaz. Tadi bila baca ayat pertama tentang syurga tadi kan. Maknanya kita buat baik ni tak akan sia-sia lah. Ya. Tak akan sia-sia. Dunia ni tempat balasan. Kita buat baik, kita akan dibalas baik. Tapi kalau kita buat jahat, akan dibalas jahat. Syarat kena ada iman. Iman. Itu sebabnya bila kita cakap tadi makan buah, kita macam teringat macam buah dulu kan. Allah bawakan misal ini. Misal tadi buah sekarang, misal buah yang akan kita dapat. Bila Allah bagi misal ini, kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Ayat 26. Okay. Sebab sebut buah, saya perasan pada ayat yang 21, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita untuk beribadat kepadanya. Ya. Dan buah kepada ibadat itulah kata para ulama ialah syurga yang akan kita perolehi insya-Allah. Seterusnya kita masuk pada kita kata apa ni, perumpamaan yang seterusnya. Sins yang baru yang begitu menarik, Allah Subhanahu Wa Taala berikan permisalan, sudah pasti ada hikmah di sebalik apabila Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan walaupun nyamuk. Walaupun nyamuk. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa ba'udah itu seekor nyamuk, bukan banyak nyamuk, seekor. Okey. Fama fauqaha, ataupun yang lebih kecil ataupun lebih melangkau daripada apa yang kita nampak pada nyamuk. Apa yang kita nampak pada nyamuk Ustaz ya? Salah satunya dia kecil. Kan? Lepas tu orang cakap ni kotor. Isap darah orang. Isap darah orang. Kan? Jadi paling kurang ambil 3 perkara ni. Sebenarnya Allah boleh bagi lebih kecil daripada itu, lebih kotor daripada itu, lebih kuat makan darah, pacat ke apa ke. Allah boleh bagi perumpamaan. Ya. Jadi kita ambil lah yang paling kecil ya. Apa yang paling kecil pada tahun 2020 ya, kalau tuan-tuan tengok pada tahun 2020, 2021 nanti ya, sebenarnya yang lebih kecil yang kita tak pandang dia enteng, ia mampu untuk, kalau nyamuk ini pernah menumbangkan Namrud pada zaman Nabi Ibrahim, nyamuk ini pernah menyebabkan berjuta-juta bilion digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang dibawa olehnya, malaria di Afrika. Lebih kecil daripada itu adalah COVID-19. Ya, COVID-19 dia boleh menjatuhkan ekonomi China, Amerika, negara-negara yang ada di dunia, dia boleh memecah belahkan ataupun menyebabkan kita makin dekat dengan Al-Quran. Mana nyamuk dah kecil Ustaz. Tapi ada lagi. Ada lagi kecil. Fama fauqaha, maksudnya perkara-perkara kecil Allah boleh jadikan itu bagi orang yang beriman. Kata apa? Ni respon tuan-tuan yang beriman apa cakap? Fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Kita faham ke tak faham, kita tahu bahawa ini adalah kebenaran daripada Tuhan. Mesti Allah nak bagi tahu sesuatu. Kan? Maksudnya kita ambil pelajaran Allah jadikan, Allah tak malu jadikan, Allah tak malu nak buat perumpamaan ini pasal pelajaran untuk kita, ya. Tetapi bagi orang yang kufur, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, ya. Orang yang kufur itu jaga apa ini Allah nak apa ni, kan? Allah nak apa ni, dia buat bising-bising, lepas tu dia tak tahu apa yang Allah maksudkan. Yang ini yang kita kena beritahu. Apakah apa komen Allah? Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Rupa-rupanya Allah memberikan perhatian pada kita bab sesat dahulu berbanding hidayah. Pasal ramai orang yang sesat, yang tidak dapat ambil pelajaran daripada nyamuk. Nyamuk kecil pun tak dapat ambil pelajaran. COVID pun tak dapat ambil pengajaran, apatah lagi benda tentang alam yang besar ni. Sehingga kan Allah yang maha besar itu dia tidak iman, maka Allah cakap wama yudillu bihi illal fasiqin. Ya, tidaklah mereka ini sesat kecuali mereka ini membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Jadi inilah ayat 26. Allah bawa perumpamaan. Allah bawa perumpamaan untuk apa tuan-tuan? Allah ingin membina iman kita, membina ilmu kepada kita agar kita lebih jelas lagi pelajaran daripada perkara-perkara lain. Tak perlu kita jadi nyamuk untuk kita dapat pelajaran. Tak perlu kita kena malaria baru kita dapat pelajaran. Tak perlu kita tengok COVID-19 depan mata baru ambil pelajaran. Tak perlu sampai kita sakit dan meninggal COVID-19 baru ambil pelajaran. Tetapi bagi orang beriman, dia tahu bahawa apa sahaja Allah bawa perumpamaan, dia tahu dah ini bukan main-main. Jadi itu sebabnya kalau ayat 26 dan 25 sebentar tadi kita perhatikan betul-betul, orang yang nak ke syurga ini dia sentiasa ambil pelajaran dan suka melihat misal-misal sehingga kan nanti dia dapat rasa buah di sini, dia dah dapat dah ini misalan ni. Nanti saya dapat makan buah di sana, ya. Jadi perkataan yang kita nak kongsikan pada hari ini, ya, daripada 2 ayat ini yang kita nak beri perhatian Ustaz pada hari ini ialah perkataan apa? Basyara. Basyara, ya, perkataan awal yang kita belajar tadi. Apakah yang ucapan tahniah yang diberikan kepada orang beriman beramal soleh? Basyara daripada perkataan yang bermaksud beri khabar gembira. Okay. Ya, Nabi beri khabar gembira, diarahkan Allah beri khabar gembira pada orang beriman beramal soleh. Basyara ini kalau dalam Asfahani maksud asalnya tuan-tuan Ustaz, ya, kulit luar, kulit bahagian luar. Ya, itu sebabnya bila manusia digelar bashar, itu maksudnya Allah memberitahu tentang perkara-perkara fizikal. Tapi kalau perkataan al-adamah, Adam itu kulit dalam. Kulit dalam. Kulit luar dia kasar sikit, kulit dalam ini kalau kita terluka kan, yang dalam itu dia kan dia lembut macam putih tu kan. Itu adalah Adam. Al-adamah. Jadi apa kaitan kulit luar dengan kabar gembira? Ya.
bila kita ada kulit luar, Ustaz ya, bila kita dapat kabar gembira, kulit ini akan jadi lebih lebar, dan itu kalau istilah Aswahani, tapi maksudnya kapilari darah itu merembeskan, ataupun dalam darah kita, dalam otak kita merembeskan hormon dopamin, serotonin, dan ada dopamin dan serotonin. So hormon itulah yang menyebabkan kita rasa bila kita dapat khabar gembira, ya, kita akan rasa seronoknya Allah akan bagi saya syurga, Allah akan bagi saya buah. Saya tak dapat makan buah-buah yang hebat-hebat di dunia ini, tapi orang cakap macam sedap. Nanti kita sampai ke sana, inilah yang dulu katanya apa, mangga, yang kata lychee ataupun apple, ya. Kita rasa macam bersemangat untuk apa, tuan-tuan? Beriman, beramal soleh. Salah satunya dengan tuan-tuan membaca Al-Quran, dan juga ciri-ciri takwa yang telah kita belajar sebelum ini. Jadi ini adalah perkataan basyara, ada kaitan dengan bashir, khabar gembira, ada kaitan dengan bashar, manusia, ada kaitan dengan kulit di luar yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah kita bersambung My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mendalami kepada halaman nombor 5. Kita diperkenalkan dengan apakah ucapan tahniah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi sampaikan, dan juga kita juga peranan kita sebagai bashar, manusia, sampaikan bashir semampu mungkin kepada anak-anak, kepada pasangan kita. Tahniah pada tuan-tuan yang berada di rumah, terus lagi berkongsi, ya, dan share di Facebook, ataupun lepas habis program ini boleh lagi beritahu kepada kawan-kawan apa yang tuan-tuan dapat. Bukan sekadar share, tetapi lebih daripada itu, apa yang tuan-tuan dapat daripada halaman nombor 5. Dan kita nak tengok tajwid bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, untuk segmen tajwid kali ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang rukun-rukun Al-Quran, Ustaz. Rukun Al-Quran. Mana bila sebut rukun, dia satu benda yang penting. Sebab tu kita sebut di awal-awal episod kita. Pada kali ini, sebagaimana setiap ibadat itu dia ada rukun dia. Kalau solat ada rukun dia. Al-Fatihah rukun. Kalau tak tunaikan Al-Fatihah, maka tak sempurnalah kita punya ibadat. Maka kita bimbang pahala kita itu kan. Sebab tu antara makna Al-Quran bila Ustaz Safri bincangkan dan bagi kepada kita tentang makna Al-Quran, antaranya ialah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawatihi, untuk beribadat bagi orang yang sentiasa membacanya. Maka rukun-rukun Al-Quran boleh kita perhatikan di skrin kita. Yang pertama, rukun bacaan adalah sah sanadnya. Yang kedua, bertepatan dengan resam Uthmani. Dan yang ketiga, bertepatan dengan salah satu daripada wajah nahu ataupun kaedah bahasa Arab. 3 perkara ni, kalau luar daripada 3 perkara ni, maka ia tidak diakui sebagai Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Ibn Al-Jazari, fakullu ma wafaqa wajhan nahwi. Pertama sekali, Al-Quran mesti sesuai dengan wajah ataupun kaedah bahasa Arab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Maksud dia mesti bertepatan ataupun bersesuaian dengan resam Osmani. Resam ni ialah batang tubuh. Dia bukan baris yang ditambah alif, yang ditambah kecil, itu bukan. Iaitu batang tubuh huruf tu, teks tu, huruf itu. Maliki yaumiddin, dia punya mim, lam, kaf, itu resam. Itu resam. Iaitu ada sepakati para ulama, iaitu resam Uthmani. Dan alhamdulillah kita hari ini tak macam dulu, Sat. Ya, Uthmani itu maksudnya merujuk pada Sayyidina Osman ke, Turki Osmaniyah ke, apa maksud Osmani? Sayyidina Osman resam yang diasaskan ataupun disebut sebagai resam Uthmani. Daripada zaman para sahabat dia berbeza, dia punya perubahan-perubahan itu bermula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, berlaku perubahan-perubahan sehingga Sayyidina Osman memiliki mushaf Al-Quran. Maka bila mushaf yang ada di sisi kita hari ini sebenarnya adalah menepati dah dari sudut sah sanad ini, dia menepati dari sudut resam Osmani. Alhamdulillah, kalau dulu orang nak belajar Quran pergi jumpa syekh ni talaki zaman-zaman sahabat dulu, dapat satu surah aja. Betul. Sebab Quran bukan dalam mushaf begini. Alhamdulillah hari ini disusun dah macam ni. Cantik, alhamdulillah. Ada lajnah tashih pula mentasihkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, apa tadi? Dia punya resam Osmani. Yang ketiga, mesti sah sanadnya.
Mana kita tak boleh baca Al-Quran ikut suka kita lah. Alhamdulillah hari ini semua dah ulama letak barisnya semua supaya kita boleh baca dengan betul. Tak bolehlah kita baca Alhamdulillah, tak boleh. Ada yang baca Alhamdulillah, nak baca sendiri. Tak apalah, makna tak berubah pun kan. Ar-Rahmanur Rahim. Dia ubah makna. Dia kata dalam bahasa Arab, Arabnya begini. Al-Quran dia bukan mesti daripada 3 kriteria tadi, rukun tadi. Betul. Barulah diakui sebagai Al-Quran dan sah dibaca dalam solat maupun di luar solat. Masya-Allah, itu 3 perkara penting Ustaz ya, tentang tajwid, tentang bagaimana Quran itu sendiri untuk kita berkenalan ya, untuk kita lebih dekat ya dengan Al-Quran ini sendiri. Yang kita baca sekarang ini ialah Resam Osmani. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita nak teruskan bacaan kita daripada ayat 27 hingga ayat 29 ya. Okay. Sama-sama kita dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 27 hingga 29 Ustaz ya. Itu adalah sambungan daripada apa yang Allah beritahu pada ayat 26 apabila Allah menyatakan wama yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah sesat ya orang-orang yang tidak mampu mengambil pelajaran daripada perumpamaan Allah berikan kecuali orang yang fasiqin. Siapakah orang yang fasik? Ya, secara ringkasnya fasik ini Ustaz ya, kalau katakan ada biji benih keluar daripada buah itu maksudnya keluar, itu namanya fasaqa ya. Jadi bila orang yang fasik ini dia keluar daripada buah, maksudnya dia sepatutnya letakkan hatinya di dalam diri dia tapi dia keluarkan hatinya tidak mahu menyerah kepada Allah, istilah lainnya derhaka ya. Jadi apakah ciri orang yang derhaka itu? Allah jawab dalam ayat yang ke-27. Yang pertama ada tiga ya. Yang pertama alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, iaitu orang yang melanggar perjanjian dengan Allah selepas dia berjanji. Mitsaq ini maksudnya perjanjian yang berat, yang sumpah. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, kita bercakap tentang satu masa dahulu roh kita ini semua, Chong, Ahmad, John, Mutusami, Sugu dan sebagainya, semuanya sudah bercakap ataupun mengakui. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah bukan aku ini Tuhanmu, ya, kata Allah dalam surah Al-A'raf. John jawab, Mutusami, Chong semua ya kata apa? Bala syahidna, kami mengakui. Cuma mungkinlah Ustaz ya, minggu lepas Ustaz masih ingat tak Ustaz makan apa Ustaz?
susah nak ingat. Susah nak ingat. Baru minggu lepas, apatah lagi kalau kita bercakap tentang alam roh dahulu, puan Chong, Mutu Sami mungkin tak boleh nak ingat apa yang kita dah cakap ataupun apa yang kita dah buat ya bertahun-tahun yang lepas. Jadi ini Allah ingatkan balik, jangan langgar perjanjian ini, kerana itu sifat orang yang derhaka kepada Allah. Yang pertama. Yang keduanya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, iaitu memutuskan apa yang Allah perintah untuk dihubungkan. Apa yang perlu dihubungkan? Kita perlu hubungkan di antara syariat Nabi ataupun keimanan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Yang perlu disambung lagi apa? Silaturahim, sesama manusia. Tak boleh kita putuskan dalam rumah ya, tidak boleh putuskan hubungan di antara ibu, ayah, adik beradik, dengan saudara, dengan kawan pasal hutang RM2 Ustaz. Hutang RM2 ada orang putus saudara. Betul. Kan? Kerana kurang like dekat Facebook ataupun tersilap smiley jadi tanda marah dekat Facebook, ada yang bergaduh unfriend. Ya, jadi ada yang kerana hubungan begitu dia sanggup untuk memutuskan tali persaudaraan. Khawatir ini adalah orang yang derhaka kepada Allah. Dan yang ketiganya ialah bila orang dah sanggup untuk memutuskan perjanjian dengan Allah, dengan manusia dia putuskan silaturahim, maka apa yang berlaku? Wa yufsiduna fil ard, membuat kerosakan di muka bumi. Maka kalau kita bercakap kerosakan ini, mungkin ada yang kata kalau A buat kerosakan pada B, B akan terkesan, B akan rugi. Tetapi sebenarnya Allah cakap di hujung ayat 27 itu, ulaika humul khasirun. Orang yang fasik itu sebenarnya yang lebih rugi. Pasal apa? Pasal mereka itu declared, diisytiharkan oleh Allah sebagai orang yang total loss, yang betul-betul habis di dalam dunia ini. Inilah yang kita ingin elakkan dalam hidup kita. Kita berjanji dengan Allah untuk kita sembahyang, kita berjanji pada Allah nak beriman pada Allah, kita teguhkan seperti mana tuan-tuan laksanakan sekarang. Dan hubungan dengan sanak saudara, walaupun mungkin ada yang tak balik kampung lagi Ustaz ya, tapi ada peluang sekarang nanti telefon ataupun kita rapatkan kawan-kawan yang mungkin dah suam-suam kuku itu ya, pasal bergaduh ke apa ke, kita rapatkan kembali. Kerana apa? Kerana itu akan menjadikan kita ini tidak rugi. Dan Allah bawakan lagi satu lagi keesaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada ayat 28. Cycle bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Ada 2 kali mati dan 2 kali hidup. Tuan-tuan yang di rumah, 2 kali mati, dan kita ni ada berapa kali hidup? 2 kali hidup. Kita nak dengar ayat itu sekali lagi Ustaz ya, agar tuan-tuan di rumah, kita sekarang ini berada pada kehidupan pertama. Dulu kita tak ada, kemudian kita matilah ya. Kemudian kita hidup sekarang, nanti kita akan mati balik semula, hidup yang selama-lamanya. Masya-Allah. Ayat 28. Jom. Ayat 28 Ustaz ya. Tentang bagaimana buruknya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia dah dapat peluang hidup kan. Dia dah tahu dah bahawa dia akan mati, tapi dia masih lagi kata bahawa saya masih hebat. Kan. Masya-Allah. Okey Ustaz, sebelum tu saya nak respon sikit soalan di Facebook berkenaan dengan resam Osmani ini. Dia kata resam Osmani macam mana? Jadi secara umumnya kita terangkan resam Osmani ini resam yang telah diasaskan ataupun dipersetujui oleh khalifah yang ketiga lah, Sayyidina Uthman bin Affan, kerana ketika itu banyak berlaku kekeliruan bacaan Al-Quran. Sahabat dengar ada orang ni baca salah, sebab umat Islam makin ramai. Orang bukan Islam masuk Islam, orang ajam yang masuk Islam, yang bukan lidah Arab bercampur, jadi bunyi bacaan tu. Maka dikumpulkan Al-Quran zaman Sayyidina Uthman ini dengan bentuk resam tulisan-tulisan tadi tu yang telah dipersetujui oleh. Masa tu dah ada baris ke belum masa Sayyidina Uthman tu? Dia baris tu Quran tu dia baris tu dia tak termasuk dalam resam sekali. Okey, baris tu dia diasaskan oleh para ulama juga. Tersilap saya Abu As'ad Ad-Du'ali. Bila sebut resam itu ialah batang tubuh huruf tadi. Batang gitu. Ya, titik-titik baris itu kemudian sikit ya. Titik kemudian baris dan titik semua tu itu dibagi tentang tanda-tanda pula dalam Quran dan sebagainya. Itu untuk memudahkan kita baca Al-Quran. Tadi tak berlaku kesilapan baris, kita boleh detect lah kesalahan tu. Okey, kita semua sama pada ayat yang ke-28 ya, untuk kita ingat, jangan lupa bahawa Allah bagi peluang kita hidup balik nanti ini. Sebenarnya Allah ni memang baik kan? So kita kena jadi baiklah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bagaimana kamu boleh kufur, ingkar pada Allah padahal kamu mati dulu, kita daripada tak ada apa-apa ustaz kan, kemudian lalu Allah hidupkan, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bila Allah kata ada kehidupan kedua, maksudnya apa tujuan Allah jadikan kehidupan kedua? Ya, adakah kehidupan pertama ni untuk happy, lepas tu nanti hidup lagi happy, lepas tu kalau ada kehidupan ketiga happy, ataupun sebenarnya Allah nak beritahu bahawa kalau ada dua kali hidup ini, kehidupan di dunia ini kehidupan yang manfaatkan segala apa yang ada, itu akan disentuh pada ayat yang akan datang, untuk bertemu dengan kehidupan yang kekal, abadi, ceria, gembira selama-lamanya. Itu kalau kita manfaatkan. Tetapi kalau kita happy di sini, segala kegembiraan itu kita dah ambil, maksudnya hidup ini habis kegembiraan itu, maka kehidupan yang kedua nanti itu kita sebenarnya menempah kesengsaraan. Jadi itu mesej dia lebih kurang beginilah ustaz ya. Kalau orang cakap ustaz, saya dah bagi hadiah sekali kan, ya, tapi kalau dah dua kali bagi mesej tu, saya dah bagi hadiah, itu mesejnya apa ustaz? Kita kena beri perhatian ke tidak? Beri perhatian. Kena beri perhatian ya, macam adik-adik lah kan, cikgu kata sila online sekarang untuk kelas kan, tapi bila cikgu dah ulang kali kedua, sebenarnya cikgu dah bagi peluang tu. Yang kali pertama tak buat tak apa ya, tapi cepat-cepatlah baiki kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan yang kedua yang lebih serius lagi. Kalau kita buat persediaan, kita akan dapat kebahagiaan. Dan apa potensi yang Allah bekalkan kepada kita semua, itulah ayat yang ke-29. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Perkataannya ialah huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'a. Ya, ada perkataan lakum dekat situ. Apa maksud lakum tuan-tuan? Cara ringkasnya, lakum, la itu untuk kamu semua. Jadi Allah menjadikan apa sahaja di muka bumi ini, ma fil ard, adalah untuk kita. Siapa kita? Kita manusia. Bukannya untuk gajah, bukan untuk kangaroo, bukan untuk arnab, bukan. Maksudnya untuk kita yang kita tengok, Allah buat macam-macam ini. Sumastawa ilas sama, Allah menuju menciptakan ke langit, fasawwahunna sab'a samawat, dan kemudian Allah sempurnakan 7 petala langit yang besar ini, yang kita boleh nampak bintang matahari itu baru langit pertama. Ya, baru langit pertama ustaz ya. Malam tadi malam sebelum ini rupanya ada planet Mushtari, Pluto, ada beberapa planet dia selari ustaz. Berita yang saya dapat daripada kawan lah, dia minat melihat pada planet-planet ini kan. Jadi macam saya ni kurang sikit minat kan. Jadi bila kata rupanya itu yang sedang berlaku, dan itu baru langit pertama. Langit pertama. Selagi kita boleh tengok tu langit pertama. Jadi langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak ada, tapi Allah cakap wa huwa bikulli syai'in alim. Allah tahu segala perkara. Jadi bagi orang yang tidak beriman, dia akan cakap bahawa Allah buat perumpamaan untuk apa? Kemudian Allah jadikan kita hidup balik ni buat apa? Kemudian Allah jadikan semua ini rasanya untuk happy, seronok-seronok je kot kan. Sebenarnya itu menunjukkan ilmu yang amat cetek, yang kita harapkan kita bukanlah orang begitu. Dan lebih daripada itu, kalau kita tengok ada orang yang bila cakap thummastawa ila sama ustaz ya, ada yang berhujah, ini apa ni kan, ini ayat mutasyabihah, ayat muhkamah ya. Sebenarnya kita terima apa yang ada di sini kerana ilmu kita amat sedikit, ilmu yang paling banyak itu adalah Allah SWT. Jadi itu menyebabkan hati kita ini tidak mudah rosak, fikir benda-benda yang tidak berkaitan dengan kita, padahal amal kita masih sikit. Yang kita doakan amalan kita baca Quran ini diikuti dengan amal seterusnya sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz, ini membawa kita kepada kesimpulan kita insya-Allah ya. Apakah resolusi 3 perkara yang boleh kita ambil pada hari ini? Jom kita saksikan.
Yang pertama, kita ingin nikmat dahulu. Kalau katakan kita nak nikmat dulu mangga ke, laici ke, buah-buah lah yang sedap-sedap tu maksudnya. Iman dan amal soleh. Pasal nanti Allah tawarkan samaratir rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Kalau kat dunia ni orang tak sempat rasa makan yang lazat, dan orang yang sempat rasa makan di akhirat dia akan dapat rasa lebih sedap daripada apa yang ada, ya. Kalau katakan saya dapat makan yang sedap tu sekali je buah itu, Allah akan bagi lebih sedap banyak kali. Itu yang pertama, resolusi. Yang keduanya apa? Iaitu kita kaji dan ambil pelajaran misal dalam Al-Quran. Ya, misal dalam Al-Quran ini untuk dikaji kerana banyak pelajaran di sekitarnya. Tak faham, tanya pada orang mengetahui. Tapi jangan sampai kita cakap, ini apa ni, perumpamaan ni pelik lah, tak faham lah, saya skip lah. Kan? Kalau skip tu masih okey lagi. Tetapi lebih daripada itu, kita kena ingat, kita beriman tahu ada kebenaran besar Allah sedang sampaikan. Dan yang ketiga ialah tunaikan janji dan sambung silaturahim, kerana janji dan silaturahim ini akan menyebabkan kita tidak menjadi orang yang rugi, yang merosakkan dunia. Bani Israel terkenal dengan kerosakan kerana apa? Bab janji dengan Allah ni dia main-main je. Yang keduanya, mereka bab dengan manusia, dia boleh dia cakap orang lain macam anjing. Itu yang berlaku kepada orang-orang Yahudi, yang kita tidak mahu perkara itu berlaku dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Atas dasar itu kita ingin berdoa pada Allah, Allah menetapkan hati kita atas mengingat dan berpandukan ayat daripada surah Al-Baqarah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan berlumuran dengan dosa, ya Allah, kecuali kau ampunkan dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan susah, ya Allah, kecuali kau permudahkan segala urusan kami ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kegelapan, ya Allah, kecuali kau berikan kepada kami cahaya daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa mengambil i'tibar, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akal yang sentiasa dipandu oleh wahyu-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa beramal saleh, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang maksiat dan kekufuran, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah balasan baik kepada kami di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amalan yang kami lakukan di dunia ini menjadi memberatkan timbangan mizan di hari akhirat nanti ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami di hari akhirat, ya Allah. Dan rezekikanlah kepada kami bersama dengan pasangan-pasangan kami di hari akhirat, ya Allah. Rezekikanlah kepada kami berada bersama dengan ibu bapa kami di hari akhirat dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan yang bertakwa, ya Allah. Pasangan yang membantu kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kehidupan kami yang baik di hari akhirat, ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita Ustaz, agar keluarga kita adalah keluarga bertakwa, keluarga yang diizinkan dengan rahmat Allah, wa hum fiha khalidun, kekal di syurga nanti yang tidak ada
cabaran ujian lagi ya. Di sini kita bersusah sikit tuan-tuan. Tuan-tuan yang berada di rumah teruskan ya, senang susah kita terus bersama Al-Quran. Kita ingin sebarkan Al-Quran ini lebih luas lagi. Ia memerlukan usaha ya, usaha sedikit kepayahan, tetapi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, kita jemput untuk bersama dalam wakaf untuk ummah sebagai satu usaha bersungguhnya tuan-tuan bersama Al-Quran ya, agar isi Al-Quran ini bukan tuan-tuan saja yang dapat, tetapi kita ingin kongsi dengan rakan-rakan kita yang berada di mana saja ya, di hospital, di pejabat komuniti, di surau, di masjid, di sekolah, di pelbagai tempat, agar ini menjadi sebagai jariah kita. Itu yang penting Ustaz ya, jariah amal yang berkekalan sampai ke syurga. Dan di sana nanti ada fi tahtihal anhar ya, ada sungai di bawahnya itu. Nikmat ini macam mana dapat banyak sangat ini? Rupa-rupanya kerana jariah tuan-tuan bersama dengan wakaf dan untuk jariah ummah itu kekal wa hum fiha khalid, selama-lamanya di hari akhirat. Syurga insya-Allah. Betul. Dan dalam masa yang sama, kalau katakan ada yang kata saya selain daripada wakaf ni apa yang saya boleh buat, tuan-tuan ya, sebagai sahabat Al-Quran, sahabah Al-Quran, kita nak tuan-tuan bersama, kita bergabung bersama ya. Kita bukannya eksklusif tapi inklusif ya. Kita nak seramai mungkin kita berganding bahu agar Al-Quran ini dapat dikongsikan, kita dapat beraktiviti, beramal dengan apa yang kita faham. Muka surat 5 kita dapat 1, kita share nota, kita mungkin galakkan kawan, ada ruang nanti kita mungkin boleh bertemu, kita buat program membantu kawan-kawan masyarakat kita, kerana itulah yang kita belajar seawal halaman yang kedua, diikuti pada halaman seterusnya perkara yang perlu kita beri perhatian. Jadi sebabnya tuan-tuan kalau ingin ikuti siri-siri yang lepas, tuan-tuan boleh ikuti di Facebook TV Al-Hijrah, itu satu ya. Ini Facebook siri-siri yang lepas. YouTube. YouTube tuan-tuan boleh ikuti My Quran Time Official. Di situ tuan-tuan boleh tengok segala siri-siri yang lepas. Nak menyemak kembali, mana tahu nak sembahyang tahajud nanti nak tahu apa isinya, semak dulu, dengar sekejap. Dan yang ketiganya di Instagram My Quran Time Official. Sama juga ya. Moga-moga ini akan menjadikan kita istiqamah, bersemangat, share bersama dengan kawan-kawan yang ada. Bertemu lagi kita ulangan pada jam 10. Pukul 6 petang. 6 petang. 6 petang ke 5 petang Ustaz? 5 petang. 5 petang Ustaz ya. Pukul 10 malam dan juga 6 pagi. Jangan tersilap ya. Seawal 6 pagi lepas sembahyang subuh tu kita boleh semak kembali, kerana kita ingin Al-Quran ini menjadi saksi kepada kita, syafaat kepada kita. My Quran Time, bertemu esok halaman 6, baca, faham, amal. Assalamualaikum.